Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang ni dekat depan saya ni perkara yang berkaitan dengan idhafah ataupun mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang mana mungkin kita belum belajar ni. Tapi dah lalang dah ada whiteboard ni. Sebelum kita padam, baik kita terangkan sedikit lah. Baik, yang ni berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih, iaitu sandar menyandar ni lah. Apa yang kita dapat daripada sandar menyandar? Jadi sandar menyandar ni adalah antara benda yang berkaitannya adalah jika sesuatu itu bersandar. Sesuatu yang bersandar kepada makrifah. Soalan dia ni, makrifah ni apa ni? Macam tu lah. Ni pelajaran hari kelas hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu pun sama agak tu dah tinggi sikit dah kan. Jadi tak apa, kita alam dah ada depan ni, kita cuba faham dulu. Kalau tak faham tak apa lah kan? Baik, sesuatu yang bersandar kepada makrifah. Contohnya macam dia adalah bertujuan menentukan. Untuk menentukan sesuatu, maka kita dah maknanya kalau dalam ayat Quran, kalau sandar tu berlaku kepada makrifah. Makrifah ni apa dia? Makrifah ni perkara yang kita dah khususkan. Contohnya kita kata kat sini Ghulamu Zaid. Maka kita dah tentukanlah orang tu siapa dan siapakah Ghulam ni maknanya orang gaji lah. Orang gaji Zaid. Macam tu. Jadi kita tentukan orang tu dah. Dia tu laki ialah orang gaji Zaid. Kalau sesuatu yang bersandar kepada makrifah. Jadi nama orang makrifah. Nama orang yang dalam kad kita warna hijau tu semua makrifah. Haza makrifah. Isim domer makrifah. Semua tu makrifah. Boleh? Tapi anda kata sesuatu tu disandarkan kepada nakirah. Benda tu umum. Tapi sebenarnya dia dah tak nakirah. Oh iya, payah nak terang ni. Sampai lah mana dia tak sampai. Dia sandarkan kepada nakirah. Contohnya kita kata orang gaji seorang wanita. Contohnya kita dah kata nakirah ni benda tu kita tak tahu berapa dia tahu. Contoh macam lelaki. Saya sebut lelaki ni. Saya akan tulis rajulun. Rajulun. Seorang lelaki. Saya pun tak kenal lelaki mana. Tuan-tuan yang dengar saya cakap pun tak kenal lelaki pun. Lelaki saya. Tapi bila kita tambah alif lam dekat depan ni, kita buang tanwin, kita tambah alif lam. Rajulun. Maka kita dah kata lelaki itu. Saya dah maksudkan dah siapa. Itu makrifah. Ini nama dia. Kalau ada alif lam, makrifah. Tak ada alif lam, nakirah. Macam tu. Macam sampai tak makrifah dengan nakirah? InsyaAllah sampai. InsyaAllah, apa yang sampai. Tuan Munir, apa yang maksud tu? Ya Ustaz. Pagi-pagi dah terangkan bab-bab ni. Coding pula. Apa pula. Contoh, apa kalau dia? tak adik lam tak kenal lelaki tu, kalau ada adik lam nakirah tak? Okey. Kalau ada alif lam, kita kenal lelaki tu. Ataupun kita tahu lelaki mana. Tapi anda kata tak ada alif lam, kita pun tak tahu lelaki mana. Orang yang dengar pun tak tahu lelaki mana. Sudah. Tu yang selalunya mubtada kena ada alif lam.
Mubtada kena pakai makrifah supaya bila kita nak cerita kat orang, orang tu tahu siapa yang kita nak cerita kan. Macam tak sampai je. Puan Nur Rehan sampai tak tu? Nakirah ni Ustaz apa dia? Nakirah ni satu benda yang tak ditentukan lagi. Bahasa Inggeris panggil apa? Tak tentu. Oh ya. Yang tak, yang umum lah Ustaz ya, umum. Umum. Benda umum semua nakirah. Benda khusus semua makrifah. Khusus makrifah. Benda khusus makrifah. Benda umum nakirah. Khusus umum nakirah makrifah. Nakirah ni benda yang umum. Tu yang bila kita nak tulis, kalau kita nak menulis lah. Mubtada kena makrifah supaya ada manfaat saya nak cakap. Dan orang yang dengar pun, saya nak cerita pasal seorang lelaki. Saya tak boleh umumkan lelaki tu. Kalau tak nanti kau tahu bawa lelaki tu dia bawa laju lah. Lelaki mana? Entah lah, aku pun tak kenal. Kau kenal ke? Aku pun tak kenal. Tapi bodoh. Tak dapatlah manfaat dia. Kita kena mesti makrifah dia. Contoh kata-kata, tahu tak tuan Cikgu Rosli bawa laju. Kita pun, Cikgu Rosli. Semua orang dah tahu lah. Saya kena makrifah kan. Barulah mubtada tu function. Ada faedah lah dalam orang yang dengar pun kenal, saya pun kenal. Yang tu makrifah dengan nakirah. Tapi andai kata sesuatu tu bersandar kepada makrifah, maknanya kepada sesuatu benda yang khusus, maka kita dah menentukanlah siapa. Kita dah confirm mana A. Contohnya macam Puan Nur Rehan punya orang gaji lah dia katakan. Maka orang gaji Puan Nur Rehan, saya tentukan siapa orang tu. Kemudian kita tahu siapa pemilik, siapa orang gaji tersebut. Yang tu anda kata sandar kepada yang makrifah. Baik, anda kata sesuatu tu bersandar kepada nakirah, dia adalah bertujuan mengkhususkan. Contoh, kalau saya sebut imra'atun, kita tak kenal siapa, kita umum. Tapi bila kita kata orang gaji perempuan tu, kita dah tahu, kita dah khususkan dah kat orang lelaki tu, tapi tak tahu pula datif mana punya orang gaji tu. Dia bukan umum, dia bukan nakirah. Ni payah nak terangkan. Dia bukan nakirah kosong lah, maknanya dia bukan umum dah. Anda kata sesuatu nakirah tu disandarkan kepada nakirah juga, maka dia dah tak nakirah dah. Tuan KJ faham apa tu? Bersandar kepada Tuan Munir, apa yang Tuan Munir sandar? Apa yang Tuan Munir sampai? Baik, contoh kita kata macam ni. Yang ni adalah perbualan di antara tentera Balqis. Balqis ni kan ingat ke tak? Balqis ni permaisuri Sabak lah. Kita kata. Ratu Sabak. Ratu Sabak ni maknanya Balqis. Baik, Balqis ada tentera dia. Jadi bila Nabi Sulaiman datang jumpa dia, dia bagi surat sebab Hud jumpa dia. Hud jumpa satu kerajaan yang sembah selain daripada Allah. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat. Bila dia tulis surat, dia bagi dekat Hud, dia kata kau pergi campak dekat tempat tidur ni. Jadi pemaisuri Sabak ni seorang yang banyak bodyguard lah. Tiba-tiba dapat pula seutas surat. Okey. Bila dia baca-baca tu dia kata Nabi Sulaiman tulis yang Bismillahirrahmanirrahim semua tu. Lepas tu dia bagi tahulah. Jadi bila dapat macam tu, pemaisuri Balqis dia pun pelik dia kata, aku ni tentera aku power ni. Macam mana dia boleh menyelinap masuk dalam bilik ni, campak atas katil ni. Dia dah tak faham dah. Jadi dia pun keluar, dia jumpa pembesar-pembesar Sabak. Dia kata macam mana kita nak buat ni? Dia kata ada orang hantar surat,
Dan rasanya macam power lah sebab dia boleh masuk bilik aku ni. Korang jaga ramai-ramai yang pun tak nampak. Jadi macam mana ni? Jadi askar-askar dia orang sebut benda ni. Kita ni Puan Balkis lah. Tak kisahlah. Kita ni raja mempunyai tentera yang kuat. Nahnu ashabul quwwah. Kita ni tentera yang kuat. Yang tentera yang mempunyai kekuatan. Ni sadar. Pemilik kekuatan. Jadi kekuatan ni dia sandar kepada pemilik ni ataupun tentera ni, dia sandar kepada kekuatan. Kekuatan dekat sini dia alif lam kan. Maknanya bila ada alif lam ni dia ma'rifah. Jadi wa ashabu syiddatin. Tiba-tiba lah ashabu syiddah. Macam mana pula syiddah ni tak ada alif lam pula, nakirah pula. Yang ni nakirah ni, syiddah ni, dan kita juga tentera yang bengis dan berani. Syuja'ah ni berani. Baik, bengis dengan berani ni nakirah. Kuwah ni ada alif lam makrifah. Jadi soalan dia, kenapa pula dia nak ni mubtada, nahnu ni mubtada ni. Ayat mula dengan isim. Jadi bila dia kata nahnu ni mubtada, mesti kena ada apa? Mubtada kena ada Khabar. Mubtada. khabar. Baik. Sekarang ni nak cari pula khabar. Kami ini tentera yang kuat. Mana khabar dia? Tentera yang kuat. Tentera kuat. Tentera. Sekarang ni nak bagi tahu pasal kita ni tentera. Kami. Tentera apa ni? Tentera yang kuat. Okey. Kekuatan ni satu. Kemudian ni pun khabar. Maknanya ni mubtada, ni khabar. Khabar berada depan. Yang ni MI. Mudhafun ilaih. Jadi soalan dia sekarang ni, tentera ni bersandar kepada MI yang mana MI ni ada alif lam, makrifah. Maka maksud dekat sini, kita adalah satu tentera yang mempunyai kekuatan. Kekuatan tu boleh dikira lagi. Maksudnya. Maknanya askar berapa ramai, senjata berapa banyak, semua tu boleh dibilang. Kami. Ada pun tiba-tiba dan kami ini adalah tentera yang bengis dan berani. Ataupun kita ni adalah tentera-tentera yang bengis dan berani. Ada pun bengis, kenapa tak ada alif lam? Kerana tidak dapat dikira. Maka dia nak kirahkan. Tapi dia khususkan tentera, dia dah khususkan dah tentera tu. Tapi tak bagi tahu dia tak seperti makrifah sebab dia tak boleh detect semua. Payah saya nak terangkan. Aku yang sampai Sampai. Okey. apa dia? Kalau kita jumpa dalam Quran, macam anda kata ada sesuatu tu bersandar kepada nakirah. Mesti ada something yang tak cukup lah informasi kat situ. Yang kita mungkin tak boleh kira dia, kita mungkin tak tahu tahap dia macam mana. Maknanya tu. Macam tu lah. Tapi kalau bersandar kepada makrifah, dia memang detail kan. Siapa lelaki tu, orang gaji siapa dia, nama tuan dia siapa. Ada pun kecilnya orang gaji perempuan. Kita tahu orang gaji tu. Tapi perempuan mana punya orang gaji kita tak tahu. Tak seperti makrifah. Punya kekuatan nakirahnya tidak seperti makrifah. Okey. Apa yang Cikgu Rosli faham? Ustaz, masih lagi apalah, belum dapat exponah mana lagi Ustaz. Saya cuba fahamkanlah. Okey. Saya cuba fahamkan alif lam tu, misalnya ada tanda alif lam tu menandakan sebagai makrifah ke Ustaz kan? Okey. Dia memang makrifah lah kalau ada alif lam ataupun nama orang. Nama orang ni kalau tak ada alif lam pun tak apa lah. Sebab dia memang nama orang kan. Tak dengar. Baik, Tuan Haji Zul, apa yang Tuan Haji Zul sampai dekat dalam pendarakan? Sama lah macam mana tadi Ustaz. Macam apa yang dikata oleh Rosli tadi. Kita follow-follow je lah. Follow dulu. Atau wabek dulu. Kita tahu apa dulu. Okey.
Oh, nanti kita bincang oleh. Tapi saya nak padam lah. Tak ada apa lagi. Okey. Nak lakukan gambar kan? Yang kalau dia melekat dengan anu tu. Tak, satu kita nak kena pelajaran kita ini, satu adalah apa itu makrifah, apa itu nakirah. Oh. Jadi makrifah adalah benda yang khusus dan nakirah adalah benda yang umum. Okey. Yang tu clear kan? Yang tu senang nak faham kan? Masalahnya bila sesuatu bersandar kepada yang khusus tu. Apa makna tu? Tu makna yang tersirat tu. Yang kita belajar ni yang tersirat tu. Bukan nakirah makrifah tu. Baik, bila sesuatu dia bersandar, dia tak boleh ada alif lam. Dia tak boleh ada alif lam macam ni. Ni sandar kat sini. Ni tak boleh tahu alif lam. Kalau kita nak menulis sesuatu tu bersandar, pokok mangga, pokok tak boleh ada alif lam. Mangga boleh. Dia kaedah dia macam tu. Kalau kita kata buku matematik, buku tak ada alif lam. Jangan buku tak ada alif lam. Sebab sesuatu yang bersandar tidak boleh menerima alif lam. Itu maksud dia. Okay. Baik, soalan dia sekarang ni, masalah apa pula masalah iaitu apabila sesuatu yang bersandar kepada makrifah. Kepada benda yang khusus. Makrifah ni kita dah tahu dah berapa benda ni. Apa kekuatan ni. Apa maksud tersirat Sebab nanti orang akan cakap apa tau, Ustaz, saya rasa ni ada masalah lah Ustaz. Sebab apa? Ni sandar dekat ada alif lam. Yang sandar dekat tak ada alif lam. Jadi dekat kepala orang, bila sesuatu bersandar kepada makrifah, dia akan jadi makrifah. Maknanya kalau ni sandar kat sini, ni makrifah. Maknanya ni sandar dekat makrifah, ada alif lam. Maka ni makrifah. Tapi bila ni sandar dekat nakirah, maka ni nakirah. Ada alif lam. Sesuatu yang bersandar pula memang tak ada alif lam Ustaz. Sekarang ni macam mana? Cerita kan. Orang nak tahu alif makrifah ke nakirah, orang tengok ada alif lam ke tak ada alif lam. Okey. Kalau tak ada alif lam, kalau bukan nama orang, dia memang nakirah. Nakirah. Okay. Kita pegang kepala kita macam tu. Tapi masalah yang bersandar memang tak boleh terima alif lam. Macam ni tak boleh. Kalau tahu, saya tahu nahnu al-ashabul quwwah, memang salah tulisan dia tu. Penulisan bahasa Arab saya salah. Sebab mudhaf ni pergi letak pula alif lam. Mana boleh? Baik, ini ada alif lam, orang akan anggap dia ni nakirah. Bukan. Sesuatu yang bersandar, kena tengok dia sandar dengan siapa. Kalau dia sandar dengan nakirah, dia nakirah. Kalau dia sandar dengan makrifah, dia makrifah. Macam tu. Faham tak? Okey. Baik, sekarang ni pula masalah kenapa ada yang sandar kat makrifah, lepas tu kenapa pula ada yang sandar kat nakirah? Apa maksud bila sandar dekat makrifah? Apa maksud bila sandar dengan nakirah? Tu poin dekat dalam kertas buku ni, dalam whiteboard. Dalam ayat. Jadi bila satu-satu tu bersandar kepada makrifah, maka dia bertujuan menentukan benda tu daripada A sampai Z kita tahu semua. Tapi kalau sesuatu itu disandarkan kepada nakirah, dia khususkan benda tu tapi tak boleh nak dapat detect. Nak detail tak dapat, kita tak tahu. Kita tentu dah dia tu, kita tak tahu nama pokok tu kan, pokok topi tu kita pokok topi tu pokok pula banyak, tu rasa pokok kat topi tu. Jadi kita boleh payah nak terang abang. Itu je saya nak terang. Faham Ustaz. Rasanya cakap faham. Faham sampai. Macam tu lah. Puan Kasma sampai tak tu? Terima lah tu. Sikit dah masuk dah. Tapi nak kena ulang-ulang balik lah. Macam Cikgu Rosli jugalah. Okey. Tak apa, nanti kalau kita jumpa dalam Quran baru kita nampak. Okay. Macam mana nak praktik. Tapi maksud dia kalau sandar kat nakirah, tujuan dia ni. Dia khususkan lah. Cuma tak dapat detail seperti sandar dekat makrifah. Makrifah ni dia dah tentukan dah siapa, dia dah detail lah semua dia dah tahu. Anda kata saya cakap pokok mangga.
Mangga tu saya tahu alif lam. Memang saya dah tentukan pokok mana dan mangga mana satu. Dekat mana pokok tu. Tapi bila saya cakap pokok mangga tu saya tak bubuh alif lam. Saya nak kirahkan dia. Maka saya cakap pasal pokok mangga tapi tak tahu, tak tentukan pokok mangga mana-mana. Ustaz, nak tanya sikit. Kalau macam buku tu umum kan? Dia nak kirah ya? Kalau buku, kalau kita cakap buku, ini buku. Itu nak kirah ke? Kan? Nak kirah buku. Ini buku teks. Itu macam mana? Buku teks tu. Baik, teks tu kita nak kirahkan ke makrifah kan? Sebab masalah dalam bahasa Melayu tak ada. Sebab benda nampak kalau tukar dalam bahasa Melayu. Teks tu nakirah lah. Teks nakir. Teks tu Baik, nakirah. saya kata buku saya, ini buku teks. Okey. Soalan dia masa dekat dalam bahasa Arab tu tengok teks tu ada alif lam ke tak ada alif lam. Andai kata ada alif lam, dia memang tentukan buku mana, tajuk apa. Saya kata ini buku teks. Jadi orang pun tengok, oh ni buku ni matematik, ni buku teks matematik. Semua orang dah tahu dah. Orang yang saya cakap dengan dia tu akan menjadi orang yang tahu semualah pasal buku teks yang saya cakap. Tapi saya kata buku teks ni kebanyakannya hancur lah. Teks tu saya tak tentukan mana-mana. Saya tak tahu alif lam. Nakirah tu. Saya khususkan buku teks tapi tak tahu lagi buku teks apa-apa, tak kisah. Nakirah lah tu. Tu nakirah tu. Tapi dia bukannya nakirah tak tahu apa-apa langsung. Tak, kita tentukan buku teks. Cuma tak tentukan yang mana saja. Kita dah khususkan lah buku teks. Tapi kita tak tentukan. Yalah Ustaz, apa subjek Ustaz kan? Apa subjek buku teks, jawab apa, kita tak. Mak payah tu lah nak sampai tu. Apalah pelan-pelan Ustaz. Ustaz perlahan Ustaz. Apa dia? Kita perlahan. Hari Jumaat itu pun saya nak terangkan kelas tu dah lama dah 4 tahun, 5 tahun dah. Itu pun poning aku bodoh. Saya cari skill aku nak terang. Skill nak terang aku tak dapat. Ya, tak apalah, setengah jam aku terang bab 2 ni. Tapi bab Tak apalah. ni tinggi lah sikit. Baik, nak padam nak tekan apa? Oh, wa husila ma fis sudur. Wa husila. Datang pula kalimah wa husila ma fis sudur. Ma apa? Inna rabbahu Bahum bihim. Inna rabbahum bihim. Oh, tak dapat. Baik, macam biasa. Bila kita jumpa ayat Quran, apa yang perlu dibuat dulu? Cari yang Dan dalam kad tu, yang dalam kad. Yang dalam kad hijau dengan merah ungu kita tu. Mana yang ada? Wah. wah. Oh, lagi. Ma. Ayuh lagi. Pi. Ayuh. Hi. Inan. Kemudian. Inan. Inna. Ayuh lagi. Hom. Rob. Ayuh. Lagi. Bi. Robba. Bi. Bi. Robbi. B satu. Robba. Robba tak ada dalam kad tu. Robba. Walaupun kita tahu makna robba, okey. Sebab tu kita keluarkan pula mana yang kita dah biasa dengar. Robba. Pernah dengar. Sudur. Apa makna sudur? Rabbi syrah li sadri. Dada. Okey. Oh, Dah ada. Sila daripada kalimah apa ni? Bahasa Asin. 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 Asil. Hasil. Yang bergigi itu maknanya yang kita dah biasa dengar. Ada pun yang garis lurus ni yang ada dalam kad kita. Jadi kalau kita ikut kan, tak ada lah perkara yang kita tak tahu dalam. Tapi fahamlah sikit. Daripada baca tak faham.
Cepat dan Amin. Baik, bentangkan dulu setiap perkataan tersebut. Kalau isim, apa tanda isim? Kalau fi'il, fi'il apa? Madhi, mudhari', amar, majhul ke apa? Kemudian kalau huruf apa? Makna ni apa? Apa fungsi huruf tersebut? Itu dulu.